Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar subjek Matematik Tambahan KSSM tingkatan 4 untuk bab yang pertama iaitu fungsi. Hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dan tata tanda. Yang kedua, untuk menentukan domain, kodomain dan julat bagi suatu fungsi. Dan yang ketiga, menentukan imej suatu fungsi apabila diberi objek dan sebaliknya. Subtopik yang pertama iaitu fungsi. Jika kita imbas kembali mengikut pengetahuan sedia ada, fungsi ialah hubungan satu dengan satu atau hubungan banyak dengan satu. Cikgu ulang, fungsi ialah hubungan satu dengan satu atau banyak dengan satu. Ini adalah contoh dalam kehidupan seharian iaitu hubungan kelas haiwan. Buaya adalah reptilia, ikan paus adalah mamalia, katak adalah amfibia. Jadi ini merupakan hubungan satu dengan satu kerana setiap unsur di dalam objek dihubungkan satu unsur di dalam imej. Untuk hubungan banyak dengan satu, jika kita ambil contoh berkenaan subjek kegemaran, Ali subjek kegemaran fizik, Rama dan Tan subjek kegemaran kimia. Jadi hubungan ini juga adalah fungsi, iaitu hubungan banyak dengan satu kerana Rama dan Tan kedua-duanya subjek kegemaran kimia. Jika kita perhatikan dekat sini, kita highlight di sini, setiap unsur di dalam objek mestilah dihubungkan atau dipetakan kepada satu unsur di dalam imej. Seterusnya, cikgu akan menerangkan fungsi menggunakan perwakilan grafik dan tata tanda. Jadi kita ada satu contoh di sini, iaitu setiap unsur X dalam set X dipetakan kepada hanya satu unsur Y dalam set Y. Jika kita perhatikan, set X ada unsur 1, 3, 5. Set Y mengandungi unsur 3, 7 dan 11. Maka hubungan ini dikenali sebagai fungsi atau pemetaan kerana ianya merupakan hubungan satu dengan satu. Dalam erti kata lain, fungsi dari set X kepada set Y ialah hubungan khas yang memetakan setiap unsur X dalam set X kepada hanya satu unsur Y dalam set Y. Seterusnya, cikgu ingin menjelaskan bagaimana kita ingin mewakilkan fungsi menggunakan perwakilan grafik atau tata tanda set. Ini adalah contoh sebentar tadi yang diwakili oleh perwakilan grafik. Kalau kita lihat di sini, set X, unsur di dalam objek dipetakan kepada set Y iaitu 3, 7, 11 unsur di dalam imej. Dalam bentuk tata tanda set, contoh yang sama, fungsi F kepada X dipetakan kepada Y atau Fx sama dengan Y. Jika kita kembangkan lagi, fungsi X dipetakan kepada 2X tambah 1. Kita boleh ambil contoh di sini, sekiranya X adalah 1, apabila kita gantikan dalam Y iaitu 2X tambah 1, 2X digantikan 1, 2 darab 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Atau fungsi Fx sama dengan 2X tambah 1 dengan X ialah objek dan 2X tambah 1 ialah imej. Mari kita lihat contoh soalan iaitu contoh 1. Adakah hubungan yang berikut suatu fungsi? Jelaskan. A. 2 dipetakan kepada 8, 5 dipetakan kepada 20, 6 dipetakan kepada 24. Jika kita perhatikan di sini, setiap unsur di dalam objek dipetakan hanya satu unsur kepada dalam imej. Maka A merupakan suatu fungsi. Kerana definisi sebentar tadi menjelaskan fungsi adalah hubungan satu dengan satu atau hubungan banyak dengan satu.
Untuk contoh B, 4 dipetakan kepada 2, 8 dipetakan kepada 2. 18 dipetakan kepada 3, 18 juga dipetakan kepada 9. Adakah contoh B adalah fungsi? Contoh B bukan fungsi. Kerana 18 dipetakan kepada 3 dan 9. Jadi 18 merupakan hubungan 1 kepada banyak. Jadi ianya merupakan bukan fungsi. Jika kita lihat contoh C, 1 dipetakan kepada A, 3 dan 7 dipetakan kepada B, 9 tidak dipetakan kepada mana-mana unsur di dalam imejnya. Jadi adakah contoh C adalah fungsi? Berbalik kepada definisi, fungsi mestilah hubungan satu dengan satu atau hubungan banyak dengan satu. Tetapi dalam objek 9 tidak dipetakan. Jadi contoh C bukan fungsi. Untuk contoh D, A dipetakan kepada 4, B dipetakan kepada 4, C dipetakan kepada 12. Jadi jika kita perhatikan di sini, setiap unsur di dalam objek dipetakan hanya satu unsur di dalam imej. Oleh itu, contoh D adalah suatu fungsi. Jadi cikgu harap pelajar jelas bagaimana untuk menentukan suatu hubungan adalah fungsi jika diwakilkan secara grafik. Seterusnya para pelajar, bagaimanakah menentukan suatu graf bagi suatu hubungan adalah fungsi? Kaedahnya adalah menggunakan ujian garis mencancang. Jom kita lihat bagaimana untuk menjalankan ujian garis mencancang. Di sini, cikgu ada dua contoh graf. Kita akan lihat satu persatu. Jika kita lihat graf H yang pertama, iaitu berbentuk garis lurus di sini, ujian garis mencancang adalah garis putus-putus berwarna biru. Kenapa kita letakkan garis berputus-putus? Pelajar mestilah membayangkan garis putus-putus ini boleh bergerak sepanjang garis H. Bergerak secara mencancang. Jadi sekiranya garis putus-putus H ini bergerak di sini, ianya juga akan jumpa satu nilai pada paksi Y. Ini menunjukkan graf H untuk contoh yang pertama adalah fungsi kerana ianya setiap satu unsur X dipetakan hanya satu nilai pada paksi Y. Jadi ia merupakan unsur satu dengan satu. Untuk contoh yang kedua, sekiranya kita ada graf H seperti ini, jika kita lihat, kita jalankan ujian garis mencancang, ini menunjukkan apabila kita ada satu nilai X pada paksi X, kita akan dapat dua nilai pada paksi Y. Jadi ianya bukan hubungan satu dengan satu atau hubungan banyak dengan satu. Ini menunjukkan graf H bukan fungsi. Jadi cikgu harap para pelajar jelas bagaimana untuk kita menentukan suatu fungsi apabila diberi soalan dalam bentuk graf. Mari kita lihat contoh soalan. Contoh 2. Antara graf berikut, yang manakah menunjukkan fungsi? Jadi kita lihat contoh A. Jika kita lihat di sini, contoh A apabila kita menjalankan ujian garis mencancang, saya besarkan di sini. Kita perhatikan apabila dijalankan ujian garis mencancang, setiap nilai X hanya ada satu nilai pada paksi Y. Jadi ianya merupakan suatu fungsi. Bagaimana pula dengan contoh B? Sekiranya kita ada graf seperti ini. Seperti yang kita sedia maklum, untuk menentukan satu graf adalah fungsi, kita perlukan ujian garis mencancang.
Okey, kita ambil satu nilai di sini. Okey. Garis putus-putus, apabila satu nilai pada paksi X, kita akan hanya jumpa satu nilai pada paksi Y. Maka, contoh B juga merupakan suatu fungsi. Sila lihat contoh C. Sekiranya kita ada graf seperti garis berwarna pink ini, apabila kita jalankan ujian garis mencancang, didapati apabila satu nilai X yang sama akan memperoleh dua nilai Y yang berbeza. Jadi ini menunjukkan bukan hubungan satu dengan satu, juga bukan hubungan banyak kepada satu. Oleh itu, contoh C adalah bukan fungsi. Jadi, cikgu harap para pelajar jelas bagaimana untuk menentukan fungsi apabila diberi secara graf. Seterusnya, kita lihat apa itu fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak ditakrifkan oleh fx dalam modulus, iaitu fx, yang pertama, fx mestilah lebih besar atau sama dengan sifar, atau negatif fx, iaitu fx lebih kecil daripada sifar. Ini adalah contoh bagi fungsi nilai mutlak secara graf. Contoh y sama dengan fx, iaitu modulus x tolak 2. Diingatkan, nilai modulus sentiasa bernilai positif. Okey, mari kita lihat contoh soalan, iaitu contoh 3. Berdasarkan rajah di bawah, tulis hubungan bagi fungsi G menggunakan tata tanda fungsi. Jika kita lihat, negatif 3 dipetakan kepada 9, 2 dipetakan kepada 4, 3 dipetakan kepada 9, 5 dipetakan kepada 25. Jadi kita boleh nilai di sini, iaitu tata tanda untuk fungsi tersebut ialah fungsi G X dipetakan kepada X kuasa 2, atau boleh ditulis sebagai Gx sama dengan X kuasa 2. Contoh, jika X negatif 3, negatif 3 kuasa 2, kita akan dapat 9. 2 kuasa 2 akan dapat 4. 3 kuasa 2 juga 9. 5 kuasa 2, 25. Seterusnya, kita lihat pula subtopik untuk mengenal pasti domain, kodomain dan juga julat. Okey, kita lihat contoh di sini. Okey, jika kita ada fungsi f, x dipetakan kepada 2x tambah 1. Okey, unsur di dalam set x iaitu 1, 2, 3 dan 4 adalah domain. Unsur di dalam set y iaitu 3, 5, 7, 9 dan 11 kita panggil sebagai kodomain. Jadi daripada contoh di sini, kita boleh senaraikan domain iaitu unsur 1, 2, 3, 4. Kodomainnya adalah 3, 5, 7, 9 dan 11. Bagaimana pula dengan julat? Julat ialah set unsur y yang dipetakan dari x. Jadi, daripada contoh yang sama, julat ialah unsur y yang dipetakan dari x. Jika kita perhatikan, 11 walaupun berada dalam unsur y tetapi tidak dipetakan dengan mana-mana unsur dalam x. Oleh itu, 11 tidak termasuk dalam julat. Julat untuk contoh ini adalah 3, 5, 7 dan 9. Okey, di sini adalah contoh fungsi diskrit. Okey, nilai pada paksi X-nya adalah domain dan setiap nilai di paksi Y-nya adalah julat. Fungsi diskrit nilainya adalah tepat, iaitu kita akan sebut satu persatu di sini. Untuk fungsi selanjar, dia berbentuk seolah satu garis yang melengkung. Jadi biasanya kita akan nyatakan julat dalam julat tertentu. Okey, seterusnya para pelajar, mari kita lihat
contoh yang melibatkan domain, kodomain dan julat bagi fungsi. Contoh 4. Tentukan domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi f yang berikut. Yang pertama, kita ada fungsi x dipetakan kepada y, p dipetakan kepada 1, q kepada 3, r kepada 7, s kepada 9. Domain adalah semua unsur di dalam x. Jadi domain adalah P, Q, R dan S. Okey. Kodomainnya adalah setiap unsur yang berada dalam set Y. 1, 3, 4, 7, 9. Manakala julat hanya unsur yang dipetakan daripada set X sahaja. Jadi kita lihat 4 tidak dipetakan daripada unsur X, maka 4 tidak termasuk dalam julat contoh A. Julatnya adalah 1, 3, 7 dan 9. Contoh B adalah fungsi diskrit. Okey, jika kita perhatikan dekat sini, domain adalah nilai yang berada pada paksi X. Jadi domainnya adalah negatif 2, 0, 1 kerana kita ada nilai 1 di sini, 2, 3 dan 4. Kodomain yang berada di paksi Y iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Seterusnya julat. Julat unsur yang dipetakan daripada set X iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Contoh C dalam bentuk fungsi selanjar. Jadi, apabila dalam bentuk fungsi selanjar, kita ada suatu nilai yang dalam bentuk julat yang kita sebenarnya di sini sangat banyak nilai, tak terhingga di antara 1 dan 3 contoh. Jadi, untuk fungsi fx bagi contoh C, domainnya x berada di antara, kita lihat garis ini, bermula daripada x kosong dan 3. Jadi, x di antara 0 dan 3 dalam bentuk simbolnya kita akan tulis x lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 3. Kodomainnya, okay, kalau kita lihat nilai minimumnya adalah 2, nilai maksimumnya adalah 6. Jadi kodomain berada dalam fx iaitu di antara 2 dan 6. Kita tulis sebagai fx lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 6. Dan julatnya juga sama. Okay, fx lebih besar sama dengan 2, juga lebih kecil sama dengan 6. Seterusnya, kita akan menentukan bagaimana untuk menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Jika kita imbas kembali sebentar tadi, cikgu ambil yang pertama. Okay, ini adalah objek dan ini adalah imej. Jadi kita lihat contoh 6. Fungsi f ditakrifkan oleh fx dipetakan kepada 3x tambah 5 per x, di mana x tidak sama dengan 0. Cari f sama dengan 5. Bermaksud objeknya adalah 5. Yang ini mudah sahaja. Kita gantikan sahaja x sama dengan 5 ke dalam fungsi yang dipetakan 3x tambah 5 per x. So, x digantikan 5. 3 darab 5 tambah 5 per 5. Selesaikan akan dapat 16. Okay, untuk B, cari imej bagi 1/3 di bawah fungsi f. Bermakna sebenarnya soalan yang sama dengan A, cuma cara penyoalan yang berbeza. Jadi objeknya adalah 1/3. Kita ingin cari ni imejnya berapa? So kita gantikan dalam fungsi, diberi fx sama dengan 3x tambah 5 per x. Okay, objek tadi 1/3. Kita gantikan setiap nilai x dengan 1/3. 3 darab 1/3 tambah 5 bahagi 1/3. Selesaikan seperti biasa, sama dengan 1 tambah 15 sama dengan 16. Jadi, imej bagi 1/3 adalah 16. Untuk contoh C, soalan minta cari nilai-nilai x yang mungkin apabila imejnya ialah 8. Ingat, sebelah kiri adalah objek, di sebelah kanan adalah imej.
Jika imejnya adalah 8, bermaksud fungsi X sama dengan 8. Fungsi X ditakrifkan 3X tambah 5 per X. Jadi, kita bentukkan persamaan 3X tambah 5 per X sama dengan 8. Jadi, kita selesaikan seperti biasa. Untuk kita hilangkan X di sini, kita akan darabkan kedua-dua belah persamaan dengan X. Maka, fungsi ini akan, persamaan ini akan jadi 3X kuasa 2 tambah 5 sama dengan 8X. Sama dengan 3X kuasa 2 tolak 8X tambah 5 sama dengan 0. Para pelajar boleh menggunakan kalkulator di sini. Kita gantikan nilai. Okey, selesaikan 3X tolak 5 darab X tolak 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5 per 3 atau X sama dengan 1. Maka nilai-nilai X yang mungkin ialah X dengan 5 per 3 dan X sama dengan 1. Contoh 7 adalah contoh fungsi nilai mutlak. Okey, contohnya rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fx sama dengan modulus 2x tolak 3. Cari A nilai bagi f dalam kurungan negatif 2 dan f dalam kurungan 4. Jadi kita lihat fungsi f dipetakan kepada 2x tolak 3. Fungsi negatif 2, objeknya diberi negatif 2. Kita gantikan x dengan negatif 2. Bila kita gantikan dapat negatif 7. Jangan lupa dia adalah nilai mutlak. Apabila negatif 7, nilai mutlaknya kita akan dapat jawapannya juga 7. Jawapan bagi nilai mutlak mesti positif. Untuk fungsi f4, gantikan x sama dengan 4. Maka modulus 2 darab 4 tolak 3, kita akan dapat 5. Untuk contoh B, okey, soalan minta kita tentukan nilai-nilai X dengan keadaan fx sama dengan 5. Jadi kita gantikan nilai fx sama dengan 5. Kita tahu fungsi fx tadi diberi nilai mutlak 2x tolak 3. Jadi kita gantikan sama dengan 5. Jadi kita pecahkan mengikut takrifan sebentar tadi. 2x tolak 3 sama dengan negatif 5 atau 2x tolak 3 sama dengan 5. Maka 2x negatif 3 kita pindahkan akan dapat negatif 2. X sama dengan negatif 1. Atau 2x tolak 3 sama dengan 5. 2x sama dengan pindah negatif 3, kita akan dapat 8. X sama dengan 4. Soalan C. Cari nilai-nilai X yang memetakan kepada diri sendiri. Jadi ini apakah yang ditakrifkan oleh soalan ini? Bermaksud apabila memetakan kepada diri sendiri, fx sama dengan x. Nilai objek sama dengan nilai image. Kita andaikan nilainya sebagai x. So, kita tahu tadi fungsi fx adalah 2x tolak 3 sama dengan x. Apabila kita kembangkan takrifan fungsi nilai mutlak sebentar tadi, atau cikgu boleh tunjuk di sini. Okey, ini takrifan fungsi nilai mutlak. Okey, apabila kita keluarkan nilai mutlak ni, fx juga adalah nilai fx apabila dia bernilai positif, dan negatif fx apabila fx bernilai suatu nombor yang bernilai negatif. Jadi berbalik kepada soalan sebentar tadi. Jadi apabila kita kembangkan modulus 2x tolak 3 sama dengan x, kita akan dapat 2x tolak 3 sama dengan negatif x atau 2x tolak 3 sama dengan x. Jadi kita akan selesaikan di sini. Akhirnya kita akan dapat x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Untuk soalan D, cari domain bagi fungsi x lebih kecil, fx kecil daripada 1. Jika kita imbas kembali, domain adalah nilai yang berada pada paksi X. Jadi fungsi fx tadi kita gantikan, iaitu 2x tolak 3 lebih kecil pada 1. Okay, kita keluarkan secara takrifan. Apabila kita hilangkan nilai mutlak modulus ni, kita akan dapat 2x tolak 1 kecil daripada 1 atau lebih besar daripada negatif 1. Jadi kita akan selesaikan persamaan ini. Persamaan ini yang pelajar perlu keluarkan daripada takrifan yang cikgu cerita sebentar tadi. Jadi kita sesuaikan dengan soalan.
kita selesaikan sehingga yang terakhir kita akan dapat jawapan X lebih besar pada 1 dan X lebih kecil daripada 2. Seterusnya, soalan terakhir, cari domain bagi fx lebih besar sama dengan 3. Jadi kita keluarkan kata kunci soalan fx lebih besar sama dengan 3. Apabila lebih besar sama dengan 3, apabila kita keluarkan, kita akan dapat 2x tolak 3 kecil sama dengan negatif 3 atau 2x tolak 3 lebih besar sama dengan 3. Jadi kita selesaikan 2x tolak 3 lebih kecil dan sama dengan negatif 3. Okay, negatif pindah jadi positif, 2x kecil pada 0, x kecil sama dengan 0. Jadi kita boleh cek di sini x kecil sama dengan 0, bermaksud nilai di sini. Okey. Seterusnya 2x tolak 3 lebih besar sama dengan 3, 2x lebih besar sama dengan 6 dan kita ringkaskan sehingga jawapan terakhir x lebih besar sama dengan 3. Maka jawapan untuk domain bagi fx yang lebih besar sama dengan 3 iaitu nilai di sini. Ni kalau saya boleh tunjukkan dekat para pelajar. Okey. Perhatikan yang berwarna hijau tu. Jadi domainnya x lebih kecil daripada 0. So dekat sini tengok garis gerah berwarna biru, maksudnya dia lebih kecil daripada 0. So di sini kita tengok nilainya garis warna biru di sini fx lebih besar pada 3. Nilainya bermaksud di sini nilainya 3, x lebih besar sama dengan 3. Jadi kalau kita berbalik kepada contoh D tadi, apabila fx lebih kecil daripada 1. So fx lebih kecil pada 1 di sini. Jadi kita akan dapat, kalau kita tengok garis ni tadi, okey, jawapannya di antara 1 dan 2. Okey. Itu sahaja kelas kita pada kali ini. Jadi kita telah selesai untuk subtopik yang pertama, iaitu fungsi. Diharapkan para pelajar dapat memahami daripada contoh yang diberi. Selain itu, para pelajar juga boleh membuat rujukan sendiri di dalam buku teks. Akhir kata, selamat maju jaya.